Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 18 kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4 manakala 6 kes berada dalam kategori 5. Sementara itu, 1 kes COVID-19 telah meninggal dunia. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut kemarin semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Sebanyak 2,553 kes baru telah dilaporkan yang membawa kepada jumlah keseluruhan sebanyak 116,924 orang. Daripada jumlah kes baru ini, 1,855 adalah hasil ujian ART yang telah dinaikkan ke aplikasi BruHealth, manakala 698 adalah dari hasil 3,195 ujian makmal RT-PCR yang dilakukan. Sementara itu, 5,413 kes telah disahkan sembuh, yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 89,174 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 27,579 kes. Kadar pengisian katil di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 6.0%. Dalam pada itu, 223 kes aktif sedang menerima rawatan di pusat-pusat pengasingan dan hospital-hospital. Manakala seramai 27,356 kes positif kini sedang menjalani pengasingan diri di rumah. 14 Mac 2022, pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos ialah 58.8% dari keseluruhan penduduk di negara ini. Manakala kadar 1 dos dan 2 dos adalah masing-masing melebihi 94%. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan juga memaklumkan mengenai perkhidmatan ujian swab RT-PCR di pusat kesihatan atau klinik kesihatan swasta bagi mereka yang memerlukan ujian tersebut sebagai memenuhi syarat untuk memasuki negara-negara lain. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa perkhidmatan tersebut telah dikembangluaskan untuk meliputi ujian swab RT-PCR untuk mereka yang baru tiba ke negara ini. Pusat kesihatan atau klinik kesihatan swasta yang ikut serta di dalam program ini adalah seperti yang tersenarai di skrin sekarang. Sementara itu, Menteri Kesihatan turut mengongsikan maklumat mengenai pengagihan catuan makanan kering kepada mereka yang menjalani pengasingan diri di rumah semasa peningkatan kes-kes COVID-19. Sejak gelombang kedua bermula pada awal bulan Ogos 2021 hingga 14 Mac 2022, bantuan makanan telah diagihkan kepada 54,393 buah rumah di keempat-empat daerah untuk menampung keperluan bagi seramai 281,214 orang. Alhamdulillah, tahap keberkesanan penghantaran catuan makanan pada 14 Mac 2022 telah meningkat dari 87.5% ke 98.6% berbanding daripada minggu sebelumnya. Dalam tempoh di antara 5 Mac hingga 14 Mac sahaja, jumlah penghantaran catuan makanan ialah sebanyak 17,410 buah rumah, iaitu keperluan bagi 91,770 orang. Peningkatan keberkesanan pengagihan catuan makanan ini adalah hasil kerjasama dan tindakan bersepadu secara whole of nation approach yang melibatkan agensi-agensi kerajaan, pihak swasta dan para sukarelawan, di mana kapasiti penghantaran catuan makanan dari pusat-pusat agihan catuan makanan di seluruh negara telah berjaya mempertingkatkan kepada 2,000 rumah setiap hari. Ini adalah bagi mencapai matlamat supaya mereka yang memohon untuk mendapatkan bantuan makanan akan dapat menerimanya dalam tempoh 24 jam selepas permohonan diterima. Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Renal mula menggunakan pakai sistem pengurusan data terapi atau Therapy Data Management System TDMS bagi pengurusan pesakit-pesakit renal di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Majlis pelancarannya diadakan secara maya di unit dialisis renal di hospital berkenaan. Melancarkan sistem Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan,
Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha akan menjadi fasiliti dialisis pertama di negara Brunei Darussalam yang guna pakai konsep penggabungan sistem pemantauan pusat bersepadu menggunakan TDMS daripada Fresenius Medical Care dengan 40 buah mesin hemodialisis yang dibekalkan melalui projek ini. Dengan adanya sistem tersebut, setiap pesakit akan dibekalkan dengan kad peribadi masing-masing yang mengandungi data-data perubatan setiap individu dan disambung terus dengan sistem TDMS dan sistem BRUHIMS. Sistem berkenaan akan membolehkan pengurusan pesakit dengan lebih efisien dan berkesan dan pakar perubatan serta jururawat akan dapat mengakses rawatan dialisis pesakit secara langsung dari mana-mana cawangan jabatan berkenaan. Pelancarannya diadakan sempena sambutan Hari Buah Pinggang Sedunia 2022 dengan tema merapatkan jurang pengetahuan ke arah penjagaan buah pinggang yang lebih baik. ...84 mahasiswa Universiti Brunei Darussalam UBD menerima anugerah pingat universiti dan hadiah buku sempena Majlis Convocation UBD ke-33. Acara berlangsung di Dewan Chancellor UBD kemarin. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Wang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Sebanyak 91 pingat, hadiah buku dan anugerah kecemerlangan disampaikan dalam majlis tersebut dan 6 orang daripadanya adalah penerima anugerah pingat perak universiti. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Seorang pelajar menerima hadiah buku atas prestasi cemerlangnya dalam modul Melayu Islam Beraja. Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Manaf dan Dayang Haja Noziwatul Fadilah binti Haji Putih masing-masing muncul johan musabakah membaca Al-Quran bagi lelaki dan perempuan berumur 40 tahun ke atas bagi masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Diadakan bersempena sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-38 tahun, musabakah berlangsung di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait. Musabakah dianjurkan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Hal Ehwal Masjid dan Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid berkenaan. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Musabakah diharap dapat memupuk semangat suka membaca Al-Quran dalam kalangan peserta dan seterusnya menghayati isi kandungan Al-Quran agar dapat disemai dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Kembali selepas ini. Kita sekarang berada di fasa endemik, melangkah kepada kehidupan gaya normal dengan norma baharu. Mari kita sama-sama melalui dunia ini dengan selamat demi melindungi mereka yang kita sayangi semasa fasa endemik ini. Pastikan tangan anda sentiasa bersih, bantu mereka yang mudah terdedah dengan menjalankan tugas-tugas mereka, sentiasa memakai sungkup muka apabila keluar rumah. Kehidupan boleh diteruskan seperti biasa selagi kita mengambil langkah berjaga-jaga. Sentiasa menjaga keselamatan antara satu sama lain. Bagi anak-anak kita, marilah kita sama-sama memainkan peranan dalam membimbing mereka ke arah yang betul. Aktiviti sosial kini sedikit berbeza, tetapi itu tidak bermakna kita tidak boleh melakukannya dengan seronok. Jika boleh, keluar rumah semasa keadaan kurang sibuk untuk mengelakkan orang ramai. Apabila memasuki mana-mana premis, log masuk dengan menggunakan aplikasi BRUHealth. Pastikan anda sentiasa mengamalkan penjarakan fizikal dan gunakan pembayaran secara atas talian atau tanpa sentuh sebanyak mungkin. Mari kita semua memainkan peranan kita demi menjaga orang yang kita sayangi dan negara kita.
Brunei Gas Carriers BGC sebagai sebahagian daripada visi pembangunan keupayaan tempatannya akan terus menyokong ekosistem usahawan dan menyediakan peluang yang sesuai untuk usahawan tempatan muda dan baharu bagi memulakan dan mengembangkan perniagaan mereka. BGC mengadakan majlis graduasi usahawan yang pertama bagi mengiktiraf dua rakan niaga usahawan BGC pertama iaitu Mota Sdn Bhd dan Munch Branch Canteen Sendirian Berhad. Hadir Pengiran Haji Jamra Wira bin Pengiran Haji Petra, pemangku setiausaha tetap tenaga di Kementerian Tenaga. Susulan 3 tahun kejayaan bekerjasama dengan BGC di bawah program usahawan, Mota Sdn Bhd melalui perkhidmatan pengurusan acara telah membantu BGC menganjurkan beberapa acara penting termasuk Maritime Talent Pipeline Achievement Ceremony MTPAC dengan menunjukkan tahap profesionalisme yang tinggi. Munch Branch Canteen Sdn Bhd juga telah menunjukkan profesionalisme dengan memberikan standard kerja yang tinggi walaupun dalam situasi COVID-19 yang mencabar. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dalam siaran medianya memaklumkan mengenai perangkaan yang berfokuskan kepada beberapa perkhidmatan. Objektif pengeluaran perangkaan adalah berkaitan penilaian impak dari penularan wabak COVID-19 semasa operasi pulih, operasi peralihan dan fasa awal endemik yang antaranya melibatkan perkhidmatan DAT, pendaftaran kenderaan baru dan pendaftaran domestik runner. Sejak pengenalan perkhidmatan DAT pada bulan Mei 2018, ia telah menunjukkan permulaan yang amat memberangsangkan dengan peningkatan yang drastik dari segi jumlah penumpang sebanyak 457.9% pada tahun berikutnya. Apabila negara ini dilanda pandemik COVID-19 pada bulan Mac 2020 hingga Disember 2021, perangkat menunjukkan secara purata sebanyak 7,294 penumpang bagi setiap bulan. Pecahan data sebulan ke sebulan iaitu bulan Mac hingga Disember 2021 jelas menunjukkan bahawa setiap gelombang memberikan impak terhadap trend jumlah penumpang. Seterusnya, diikuti dengan pemulihan setiap bulan sehingga tercetusnya gelombang kedua pada bulan Ogos 2021. Terjadinya lagi penurunan sebanyak 63.8% dan jumlah menurun untuk beberapa bulan berikutnya. Selepas negara ini mengisytiharkan fasa awal endemik pada 15 Disember 2021, terdapat tanda-tanda semakin pulih pada bulan tersebut. Dijangka dengan penerapan prosedur operasi standard sebagai norma baharu dan diikuti dengan jumlah vaksinasi yang tinggi serta pengekangan penularan wabak tersebut, diharap penumpang akan semakin yakin menggunakan perkhidmatan DAT. Pendaftaran kenderaan baharu juga terkesan dengan ketidaktentuan akibat wabak COVID-19. Bagi bulan Mac 2020 hingga Januari 2022, 25,200 buah kenderaan baharu didaftarkan di Jabatan Pengangkutan Darat. Semasa gelombang pertama COVID-19, jumlah pendaftaran kenderaan baharu adalah 4,088 buah. Manakala semasa gelombang kedua COVID-19, sebanyak 4,839 buah kenderaan baharu didaftarkan. Jumlah tersebut menurun sebanyak 57.3% pada bulan Ogos hingga November 2021. Ini adalah berkemungkinan kesan dari operasi pejabat dan perniagaan yang terhad semasa gelombang kedua. Bagi permohonan petugas kritikal di sektor pengangkutan, jumlah keseluruhan petugas kritikal sejak operasi pulih COVID-19 sehingga ke fasa awal endemik adalah seramai 17,091 orang. Sektor tertinggi adalah sektor udara diikuti sektor maritim dan pengangkutan darat. Selain itu, Jabatan Kaji Cuaca telah menghadapkan sebanyak 19 permohonan untuk 193 orang petugas dan lain-lain sektor berkaitan sebanyak 1,307 orang petugas dari 132 permohonan. Bagi ketiga-tiga fasa, operasi pulih mencatatkan sebanyak 717 permohonan dengan 7,837 orang petugas kritikal. Manakala fasa operasi peralihan mencatatkan sebanyak 349 permohonan dengan 3,507 orang petugas kritikal. Bagi fasa awal endemik, sebanyak 528 permohonan telah diproses yang mengandungi 5,747 orang pekerja kritikal. Antara faktor penyumbang kepada peningkatan permohonan petugas kritikal adalah disebabkan peningkatan perkhidmatan penghantaran, kargo dan logistik.
Dari sektor infokomunikasi pula, jumlah keseluruhan pemohon dari 4 Oktober 2021 hingga 15 Februari 2022 adalah 505. Menurut pecahan mengikut fasa, semasa negara di tahap operasi pemulihan, 183 permohonan diterima dan menurun kepada 128 permohonan semasa operasi peralihan dan 194 permohonan semasa fasa awal endemik. Sementara perkhidmatan domestik runner dari 2 Oktober 2021 hingga 15 Februari 2022 adalah 6,448 pendaftar. 5,956 pendaftaran dicatatkan semasa negara berada dalam fasa operasi pulih dan 238 semasa operasi peralihan sementara 254 bagi fasa awal endemik. Bagi perkhidmatan yang dikendalikan oleh Jabatan Perkhidmatan Pos pada tahun 2020, jumlah keseluruhan bungkusan benda berdaftar dan paket kecil yang belum dituntut adalah sebanyak 10,755. Jumlah itu meningkat kepada 13,837 pada tahun berikutnya. Sumbangan orang ramai dalam projek Fathul Barakah 3.0 bagi golongan mu'alaf mula diagihkan kepada para saudara baharu yang memerlukan. Penyerahan sumbangan secara pandu lalu diadakan di Pejabat Unit Dakwah Daerah Belait, Kelmarin. Penyerahan disempurnakan oleh Awang Abdul Aziz bin Haji Abdul Kahar, penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiyah, dan selebihnya akan dihantar ke rumah-rumah penerima. Projek ini bertujuan memberi infak untuk golongan mu'alaf yang memerlukan, diungkahkan oleh Pusat Dakwah Islamiyah, Kementerian Hal Ehwal Agama bersama Persatuan Mu'alaf seluruh negara. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan kerjasama Jabatan Daerah Temburong menganjurkan kempen derma darah sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-38. Kempen diadakan Kelmarin di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Sejumlah 45 pain darah berjaya dikumpulkan. Kempen bertujuan menambah simpanan tabung darah negara bagi membantu para pesakit yang sangat memerlukannya. Sehubungan itu, orang ramai adalah dialu-alukan untuk sama-sama menderma darah di pusat kesihatan yang berdekatan atau mengikuti mana-mana kempen menderma darah yang diadakan.